Info Dental. Hai, Info Dental kita kali ni, kita nak cerita pasal mesin retainer. Mesin retainer ni digunakan untuk membuat retainer dan juga mouthguard. Korang mesti nak tahu kan apa fungsi retainer. Retainer adalah digunakan untuk mengekalkan susunan gigi selepas membuka braces. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dua jenis retainer, iaitu A6 dan juga Holy. Retainer hanya digunakan untuk pesakit braces sahaja. Untuk 3 bulan pertama, korang wajib pakai selepas membuka braces. Dan bulan seterusnya, korang boleh dapatkan nasihat daripada doktor. Bye! Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilohanin daripada Klinik Perdigian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama kita tak rosakkan gigi dan yang kedua kita tak menyakitkan gusi. Okey? Okey, selalu kita first kali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigit gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey. Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kata apa, kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi jarang, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan, nak braces lah. Info Dental. Hai korang nampak tak dekat sebelah saya ni apa? Inilah mesin distilled water, yang mana distilled water ini dia menggunakan elektrik dan mengeluarkan wap. Korang mesti nak tahu kan kegunaan air distilled water dalam pergigian untuk apa kan? Okey, jom saya bawa. Ini adalah mesin autoclave. Okey, air distilled water ni perlu dimasukkan ke dalam autoclave. Ia adalah untuk memasak instrumen yang digunakan oleh doktor selepas melakukan rawatan. So korang tak perlulah risau yang instrumen ni kotor ke apa ke, so dijamin bersih. Bye.
sampai info dental kita kali ni. Kita nak cerita pasal mesin retainer. Mesin retainer ni digunakan untuk membuat retainer dan juga mouthguard. Korang mesti nak tahu kan apa fungsi retainer. Retainer adalah digunakan untuk mengekalkan susunan gigi selepas membuka braces. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dua jenis retainer, iaitu A6 dan juga Holy. Retainer hanya digunakan untuk pesakit braces sahaja. Untuk 3 bulan pertama, korang wajib pakai selepas membuka braces. Dan bulan seterusnya, korang boleh dapatkan nasihat daripada doktor. Bye! Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilohanin daripada Klinik Pergigian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama, kita tak rosakkan gigi. Dan yang kedua, kita tak menyakitkan gusi. Okey? Okey, selalu kita first kali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigit gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey. Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi jarang, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan, nak braces lah. Info Dental. Hai korang nampak tak dekat sebelah saya ni apa? Inilah mesin distillwater, yang mana distillwater ini dia menggunakan elektrik dan mengeluarkan wap. Korang mesti nak tahu kan kegunaan air distillwater dalam pergigian untuk apa kan? Okey, jom saya bawa. Ini adalah mesin autoclave. Okey, air distillwater ni perlu dimasukkan ke dalam autoclave. Ia adalah untuk memasak instrumen yang digunakan oleh doktor selepas melakukan rawatan. So, korang tak perlulah risau yang instrumen ni kotor ke apa ke, so dijamin bersih. Bye. Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam rancangan Purple Talk episod 14.
So minggu lepas kita bersama dengan Dr. Izzati. Okay, kalau korang ada tengok topik kita mengenai dengan siapa yang perlu cabut gigi, mestilah korang dah tengok kan. Tapi yang belum tengok tu jangan risau, jangan sedih, kita masih lagi ada simpan dan mainkan video tu di keempat-empat Facebook page kita, iaitu Klinik Pilihan Syalinda Bukit Baru, Klinik Pilihan Syalinda MITC, Klinik Pilihan Syalinda Alor Gajah dan Klinik Pilihan Syalinda Bukit Beruang. So korang boleh check out video tersebut, Purple Talk kita episod yang lepas, iaitu episod 13, mengenai topik yang sangat menarik lah, yang ramai orang tanyalah, iaitu siapa yang perlu cabut gigi sebenarnya. Okay, so korang apa khabar? Korang sihat tak? Okay, memandangkan kita sekarang, kita dah boleh rentas negeri, betul tak? Mesti korang happy gila, betul tak? Mungkin Ifa punya penonton semua dah tak ada lah, sebab dah kurang kot. Sebab apa? Dulu masa PKP orang tak bekerja kan, duduk rumah boleh tak tengok Ifa. Sekarang mungkin dah kurang sikit lah, sebab korang semua dah start bekerja, dah sibuk kan. Ada yang dah balik kampung. So korang jangan lupa hati-hati tau balik kampung. Walaupun kita dah dapat rentas negeri, korang masih lagi perlu jaga SOP. Okay, so topik Purple Talk kita semakin lama semakin menarik, okay, dari minggu ke minggu. So korang jangan terlepas, okay, setiap episod Purple Talk kita. Macam hari ni, topik kita sangat menarik, okay, iaitu mitos versus fakta. Mitos versus fakta ni boleh selesaikan korang punya kekeliruan, okay, ataupun pertanyaan. Okay, contohnya macam Ifa bagi scaling boleh tanggalkan gigi. Mitos ke fakta? Mestilah korang ada terbaca, ada yang kata mitos, ada yang kata fakta. Okay, ada yang kalau dari sendiri doktor, so kita baca kat blog-blog tu semua, mungkin yang tulis tu bukan doktor. Okay, dia main tulis je. Okay, tapi mungkin yang tulis tu adalah doktor. Tapi untuk episod kali ni kita bawa sendiri doktor dan tanya melalui Zoom. Okay, mitos versus fakta ni, so korang akan hilanglah kekeliruan itu. Okay, so memandangkan korang semua, adik-adik semua, okay, yang tak lama lagi nak sekolah, okay, dah siap persiapan untuk sekolah ke belum? Okay, so sementara belum start kita punya persekolahan ni, bolehlah join kita punya Purple Talk. Okay, ajak mak ke join kita punya Purple Talk. Okay, kalau dah scroll-scroll tu kan. Okay, so selamat kembali ke sekolah lah. Okay, Ifa nak ucapkan kepada adik-adik semua. Okay, so topik kita hari ni dibawakan khas oleh salah seorang kita punya dental officer. And then korang kalau nak tahu siapa doktornya, adakah kita bawa masa Dr. Izzati ataupun doktor lain, kita tak tahu. So sebelum tu korang tengok iklan ni dulu. Purple Talk episod yang ke-14 dengan mengenai dengan topik yang sangat menarik. Okay, kita sekarang bersama dengan panel yang dinanti-nanti, iaitu CEO Dental Syalinda ataupun Klinik Pilihan Syalinda, iaitu Dr. Syalinda binti Mat Kasim. Hai Doktor. Hai Ifa. Hai, Assalamualaikum. Salam. Cantik lah Ifa ini. Ay, doktor pun cantik. Doktor, saya nampak macam dekat rumah je doktor. Hari ni kita rehat sekejap lah. Tengah hari dekat rumah. Ini doktor half day hari ni, betul tak?
Betul-betul. Okay, so pepetok kita kali ni dikira macam eksklusif lah juga sebab owner sendiri yang sudi join kita punya pepetok. So korang jangan risau. Dr. Shalinda akan jawab semua kekeliruan anda semua. Okay, so korang boleh drop komen yang mana Dr. Shalinda boleh jawab by video terus. Tak perlu nak komen-komen. Tapi kalau yang tak dapat jawab tu, jangan risau, jangan sedih. Kita akan jawab by komen. Okay, so doktor, topik kita hari ni iaitu mitos versus fakta. Okay, macam doktor selalu dapat kan pasien, mestilah selalu doktor cakap ada staff pula, pasien yang tanya, doktor, saya tak nak scaling lah doktor, nanti gigi saya tertanggal, nanti gigi saya goyang doktor. So doktor, macam mana doktor nak handle situasi tu? Doktor marah dia ke ataupun doktor cakap je? Doktor kata, bila masa pula goyang? Kau belajar dari mana? Doktor marah dia ke atau doktor cakap baik-baik dengan dia? Sebenarnya itu adalah mitos. Garang lah Dr. Ifa ni. Tak ada lah, saya tanya je. Dia bergantung pada situasi. Kadang-kadang pertanyaan tu timbul sebab sakit ni terlampau risau. Aku scaling ni apa jadi kan, and then gigi aku dah ada goyang, kalau scaling kan tertanggal pula. Okay, tapi sebenarnya masalah gigi goyang yang berlaku tu disebabkan oleh karang gigi yang melekat pada gigi dia, yang di situlah tempat tinggal kuman yang paling jahat sekali. Okay, kuman tu dia punya asid tu boleh menyebabkan tulang turun. Bila tulang turun, dia akan menyebabkan sokongan pada gigi kita jadi lemah lah, sebab tu gigi goyang. Jadi kalau dia takut nak scaling sebab dia takut gigi dia nipis, dia takut gigi dia goyang, tapi dia kena lagi takut kalau gigi dia tu akan lagi cepat rosak dan cepat tertanggal. Sebenarnya karang gigi tu yang kena dikeluarkan dengan cara cuci gigi lah. Dan bila dia kata nipis tu, sebenarnya Pak, karang gigi tu dah sepati dengan hidup dia. Okay, karang gigi tu dah tebal, dia rasa itulah gigi dia. Tapi sebenarnya tu bukan. Itu adalah karang gigi yang dah bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun hidup dengan dia. Bersama dalam mulut dia tu, dia tak perasan. Okay, so sebab bila doktor akan beri cuci, kita akan buangkan karang gigi tu, dan dia akan rasa gigi tu macam, pasal gigi aku dah kecil. Tapi sebenarnya yang dah, itulah gigi, bentuk gigi dia yang asal, yang asli. Yang karang gigi yang dah tertanggal tu, kita dah bila kita cuci dia dah tertanggal. So itulah sebenarnya gigi yang betul-betul bentuk gigi, baru dia rasa. Dia rasa licin aja, tapi bila dia buang karang gigi tu, baru dia rasa bentuk gigi dia tu ada bonggol, ada rasa macam bulat sikit. So sebab tu dia kata, saya tak nak cuci nanti gigi saya jadi nipis. Okay, bukan gigi nipis, tapi karang gigi tu dah dibuang. So orang salah faham. Sebab dah tak kenal lah mana satu gigi, mana satu karang gigi. Mana satu yang orang kata asli kan. Sebab tu dah tak kenal. Tapi kalau siapa yang jaga betul-betul gigi dia akan tahu sebenarnya bila ada lebihan sikit karang gigi tu, dia akan terasa tak selesa. Itulah yang memang selalu dia buat cuci, memang dia akan tahulah gigi dia dah kotor. Macam tu. Betul, macam ni definisi gelonsor dalam mulut kan doktor? Dia rasa licin je. Tak rasa bentuk gigi. Itulah lebih kurang tinggi kan. Maksudnya pada atas gigi kita sampai ke lidah tu, karang gigi dah penuh kan. Okay, macam mana? Okay, yang saya faham, karang gigi ni adalah terbentuk daripada plak-plak gigi yang kita berus tak bersih. So, plak gigi tu kan sisa makanan doktor. Sisa makanan tu kan macam makanan, so dia lembik-lembik. Tapi macam mana dia boleh jadi keras? Dia macam ni. Plak tu adalah air liur yang ada bercampur dengan kuman. Okay? Dan hasil bila kita tak buang plak tu, asid yang daripada bakteria yang superior, maksudnya yang atas tu, dia akan menyebabkan kita punya plak tu mengeras. Okay, bila kita tak cuci betul-betul dekat air gusi tu, so after 24 jam tu dia akan terbentuk lapisan yang keras tu lah. Kita panggil dia karang gigi jugalah. Okay, so bila kita
maksudnya kalau kita besok tu kita cuci balik betul-betul dekat area kawasan gigi dan gusi, karang gigi yang lembut tu boleh tertanggal sebenarnya. Kalau dia betul-betul dia cuci Baru lagi. Kalau baru lagi. Tapi kalau macam habit memburu gigi dan tabiat memburu gigi yang skill yang tak betul, cara kita gosok tak betul, itu yang karang gigi yang nipis tu akan bertambah tebal. Sebab kita tak menggosok dengan cara yang betul. Sebabnya bila kalau ada patient datang, kita tahu kat mana problem dia. Selalunya dekat gigi bawah dekat bahagian lidah tu, dalam. Sebab situ susah sikit nak gosok kan. Dan satu lagi dekat bahagian atas, gigi atas, belah ujung rahang. Sebab bila gosok gigi kita ingat kita buka besar-besar nak gosok kata pun biar bersih kan. Tapi sebenarnya bila kita buka mulut, kita rasa gigi ni buka ke depan. Jadi sempit. Bulu gigi tak boleh pergi satu belakang. Itu sebabnya selalunya kawasan yang dua tempat ni selalunya plug yang karang gigi yang tebal lah. Kat situ. So sebab tu kena datang cek. Kita tak tahu masalah masing-masing, skill masing-masing kan. So bila doktor tengok, doktor boleh spesifik advice, bagi nasihat. Macam mana nak, kat mana dia kena fokus. Nak fokus kat mana nak gosok tu. Tempat dia, masalah dia dekat mana. Tempat lain ni semua elok je dia gosok. Dah ada dua tempat ni yang selalunya diorang akan gosok macam kata tak berkesan lah. Tu yang karang gigi akan jadi bertambah tebal kat situ. Dia sebenarnya tak susah, bukan doktor gosok belah dalam, belah tepi tu semua. Cuma kadang-kadang tak perasan. Dia tak tahu. Pun satu juga. Jadi tugas kita sebagai dentistry, healthcare provider ni yang memberi servis pergigian kepada rakyat, kita yang kena ajar. Kita yang kena beritahu. Okay? So siapa yang so kita sebab masalah kalau kita cakap secara general, orang tak boleh nak hadam. Sebab dia apa kaitan aku. Kan? So kalau berlaku bila dia datang, kita tahu okey, kita tunjuk, kita bagi cermin, kita tunjuk okey, cik punya masalah ada cuci tak berapa bersih sikit dekat area sini. Jadi dia tahulah, kat sini saya kena fokus lebih sikit. So kadang-kadang kita gosok gigi pun tak ada tengok cermin kan. Maksudnya lepas gosok gigi, ada tak kita cek balik kat cermin tu, ada tak kawasan yang kotor lagi ke apa ke. Saya rasa tak ada pun kot 10% pun orang yang buat macam tu kan. Betul. So kalau macam dia nak tahu dia gosok bersih tak bersih, sebenarnya memang kita kena tengok cermin. Even kata ada lagi, so kalau tu dia boleh gosok lagi sekali. Kalau macam saya, lepas gosok gigi saya tak tengok cermin pun, sebab bila air saya belum ada cermin lagi, saya akan lepas gosok gigi saya akan rasa dekat mulut kita ada macam licin ke ataupun ada macam kasar-kasar. Kalau kasar-kasar tu saya gosok gigi balik Kalau macam licin tu dah bersih dah. Dia satu lagi yang senang orang nak tahu calon orang kadang dia macam takut juga macam saya tak nak, kenapa awak tak gosok kat area sini? Kadang saya tanya juga kan, kenapa awak tak gosok kat area kat sini? Sebab sini macam kotor. Saya takutlah doktor nak gosok sebab bila saya gosok dia berdarah. Kan? Saya kata sebenarnya berdarah tu bukanlah kita kena stop. Berdarah tu sebab ada something wrong. Body kita bagi tahu, okey kat situ ada something wrong sebab kat situ ada kuman, ada kotoran. Jadi gusi kita tak sihat. Bila gusi tak sihat, dia bila tersentuh, bulu gigi tersentuh sikit dia akan berdarah. So body kita ni bagi tahu, okey ada macam dia bagi alam bagi tahu okey sini ada problem. So kita pumul balik, kita tengok kawasan yang berdarah tu, kita gosok lembut-lembut sahaja dekat kawasan yang gusi yang berdarah tu. Saya cakap doktor gigi berdarah, bukan gigi berdarah, gusi yang berdarah. Gusi yang berdarah. Okey, sebab kuman duduk kat situ. Dekat gusi kita tu, gusi tu yang banyak makanan dia. Tu sebab dia suka duduk situ. Okey, situ ada bekalan darah, situ ada makanan kita yang kita cuci tak bersih. Jadi bila kuman ni dia asas penyedap asid tu akan menyebabkan gusi kita lemah. Jadi bila gusi kita lemah tu dia akan menyebabkan bila kita tersentuh dia berdarah lah. Okey. So jadi kalau macam orang tu dapat tahu yang gusi dia berdarah dekat bahagian belakang, and then dia gosok bagi perhatian lebih lah dekat situ kan. Mungkin sebab sebelum ni dia tertinggal. Dan satu lagi,
kita guna bulu gigi lembut lah. Sebab Sebab kadang kita nampak macam ada masalah orang yang selalu saya pasal sakit. Kalau dia banyak ada kotoran celah-celah tu, saya akan tanya dia, apa guna bulu gigi jenis apa? Medium, soft ke, hard ke kan? Okey, dan kebanyakan yang ada masalah celah-celah tu, kerosakan dan juga kotoran yang celah-celah gigi tu, diorang memang saya rasa 100% yang pakai medium. Okey. So medium ni memang tak boleh nak pergi celah-celah gigi kita tu. Sebab celah-celah kita ni melengkung. Kalau medium tu dia keras. Dia tak boleh nak cuci. dia dapat cuci belah bahagian Kalau bawah lembut je. dia lentur. Dia boleh masuk celah-celah macam sini lah. Celah-celah gigi kita situ. So jadi yang lembut tu dia boleh masuk dalam dan dia boleh melentur dan keluarkan kotoran. Itu beza dia. Antara kenapa kena mesti ambil yang soft. Dan medium semua memang tak boleh. So selalunya kebanyakan mereka yang gusi berdarah ni, diorang rasa sakit ke tak sakit Doktor? Okey, darah ni ada orang dia macam something yang orang kata apa, kalau jari kita terkena luka berdarah. So orang macam fobia juga kan dengan darah apa semua. Maksudnya ada luka, maksudnya luka berdarah. Jadi maksudnya bila dia berdarah, dia ingat gusi dia terluka. So dia akan stop. Dia kata dah luka gusi aku sampai berdarah aku gosok. Itu salah satu. Jadi bila sebenarnya bila dia start berhenti nak gosok kawasan berdarah tu, keadaan akan jadi lagi teruk. Maksudnya gingivitis, radang gusi dia akan bertambah teruk. Sebab apa? Dia tak keluarkan kotoran yang ada tu. Sebab kita kena kata apa, kalau ada kemuskilan macam tu lah kan, macam cakap gusi aku dah darah, aku tak nak gosok gigi dah. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya bukan sebab kita gosok gigi tu gusi kita berdarah, tapi sebabkan kuman tadi dia akan dah lemahkan gusi kita, dah jadi bila bulu gigi sentuh kawasan yang kita nak gosok tu, dia akan berdarah. So sebenarnya bila berdarah ni, kita kena gosok lagi lama dekat kawasan yang berdarah tu, supaya kotoran tu keluar dan sampai darah tu berkurangan. Okey. So darah tu akan berkurangan lah selagi bila kita dah gosok lagi, lama lagi kita gosok, kita bukan gosok buat kuat, kita urut, macam urutan pada gusi yang darah tu. Jadi dia akan kurangkan infection tu lah. Bila dah kurang kuman kat situ, kotoran dah kurang, jadi darah tu pun akan kurang. So ada masalah lain ke? Contoh macam orang tu dah gosok gigi and then dia teruskan gosok gigi lagi dekat bahagian tu tapi still lagi berdarah. Mungkin macam doktor cakap lah cara dia. Dia tengah rakam. Okey. Kita ada, saya tak tahu pula kita ada panel jemputan. Doktor ni buat surprise lah. Jadi dia dah masuk tau. Aduh ya. Okey Pak, macam mana nak sambung lagi ke apa ni? Sambung je. Okey. Saya cakap apa tadi? Gusi yang berdarah tadi tu. Gusi yang berdarah tadi tu. Kita dah gosok. Kalau dia gosok lagi and then still lagi berdarah, adakah dia patut teruskan gosok and tak perlu jumpa dentist? Ada masalah lain tak? Maksudnya macam selain sisa kotoran terselih, ada masalah lain tak kalau gusi berdarah? Kita cakap secara general orang yang sihat. Okay, orang yang sihat memang tak ada penyakit apa. Okay, so kalau dia punya bleeding tu biasa-biasa saja, tak ada masalah lah. Okay, tapi kalau katakan memang dia ada macam ada darah tinggi, kecil manis ke, bila ada kotoran yang pada infection pada gusi, kadang-kadang dia punya efek tu 10 kali ganda. Maksudnya gusi dia akan jadi tambah bengkak and then darah pun susah nak berhenti. Okay, so mungkin tak cukup dengan cara kita gosok tu. Okay, mungkin karang gigi dah ada, dah memang melekat dekat akar gigi. So memang kena jumpa doktor gigi untuk keluarkan karang gigi yang dah memang melekat tu. Sebab kat situ pun kuman yang jahat tadi saya cakap kan, kuman yang akan menyebabkan tulang kita susut. Tu yang selain pada gosok gigi, dan kalau masih darah macam sentiasa banyak je, so kena jumpa dentist lah. Maksudnya faktor yang ada selain daripada plug tadi yang kat situ, ada karang gigi. So kalau karang gigi tu gosok tak boleh keluar.
So kalau karat gigi tu memang kena cuci gigi, kena buat scaling. Barulah dia akan okey. And then kalau memang dia punya satu lagi, kalau memang kecemaran darah tinggi tak terkawal, so kita part dental memang kena make sure kawasan tu bersih. Tapi dari segi medical, dia kena darah tinggi dia, kecemaran dia kena kontrol dengan dia punya ubat. Tu je lah. Satu lagi yang pasien yang makan ubat cair darah. Okay. Pun dia tak adalah macam kata apa akan menyebabkan darah tu berterusan sangat. Sebab banyak dia orang makan ubat cair darah tapi tak adalah ada masalah gusi yang teruk. Melainkan dia macam memang infection, inflamasi dia memang agak kata apa tahap yang kronik. Itu mungkin kita kena tengok daripada segi dental dan segi daripada medical dia. Itulah, kena tengok jugalah dia punya faktor kesihatan dia. Saya cakap dah secara umum lah, macam orang yang sihat kan, yang muda, umur dalam pertengahan. Okey, so jadi kalau yang gusi berdarah tu kita boleh berus sampai dia kurang darah. Tapi kalau macam yang gusi bengkak ni doktor, perlu scaling lah kan, sebab dah sakit kan, betul tak? Kita nak gusuk kat situ pun kita tak tahan kan. So perlu jumpa doktor. Bila gusi terlampau bengkak, punca dia kat situ bukan plug tu je lagi. Punca dia kat situ adalah karang gigi tu. Jadi orang kata apa, kita kena keluarkan punca dia lah. So kita kena cuci betul-betul. Buat kalau perlu, kalau dia macam dah teruk sangat, kena buat kita kata persegeralan akar. Baru dia akan sihat gusi tu balik. Okay, barulah faham sikit. Bukan faham sikit, faham banyak. Okay, kalau korang kalau macam ada masalah gusi berdarah, okay, itu sebenarnya tidak orang selalu cakap gusi berdarah lah normal lah. Okay, sebenarnya itu adalah mitos. Betul tak doktor? Itu adalah mitos semata-mata. Sebab gusi berdarah adalah tidak normal. Okay, dia sebenarnya berdarah mesti ada sebab. Sebab cuba tanya orang lain, gigi kau berdarah tak? Gusi kau berdarah tak gosok? Ada yang kata ada yang kata tak ada. So itu normal ke? Melainkan semua orang gusi berdarah. Itu yelah normal. Ni ada orang tak berdarah pun, betul tak? Ni sebenarnya semua berdarah ke macam vampire pula. Itu tengok cerita Train to Busan tu. Jadi zombie. Okay, so sebenarnya tak normal. Itu mitos sahaja. Korang perlu berus gigi macam yang doktor cakap tadi tu lah. Kalau macam berus gigi sampailah darah tu berkurangan. Okay, berkurangan sampailah dia. Korang jangan stop berus gigi kat part tu. Kat situlah sebenarnya dia nak attention lebih sebenarnya. Macam korang kan nak attention dengan girlfriend ke boyfriend ke suami isteri, mestilah kita takkanlah kita nak biarkan je kan. Dia mengajuk sebab apa? Tak dapat attention. Tapi kita biarkan dia. Lagilah teruk, betul tak? So kita kena bagi attention lebih sikit lah kat dia. Sebab dia dah mengajuk, dia dah sakit, dah keluar darah kan. Okay, kalau macam gusi bengkak tu, jumpalah doktor. Sampai bila nak takut dengan doktor? Doktor pun tak nak sebenarnya cabut gigi korang. Dia orang nak bantu. Macam doktor saya dah kata tadi, kita orang boleh tanggungjawab membantu korang untuk jaga gigi korang, bagi kesedaran kat korang. Korang jangan risau, doktor tak akan cabut gigi. Okay, melainkan korang sendiri yang nak cabut. Doktor saya nak cabut gigi, baru doktor cabut. Doktor takkan, okay hari ni awak datang saya nak cabut gigi awak. Tak ada, itu cek pasal tu. Okay, so dah selesai satu mitos dan fakta kita. So kita lagi satu mitos fakta yang selalu saya dengar lah. Gigi saya kuning. Okay, dia cakap gigi kuning. Gigi yang sihat adalah gigi yang berwarna putih. So gigi kuning ni tak sihat ke doktor? Okay, fakta dia dia punya statement ialah gigi yang sihat adalah berwarna putih. Betul mitos ataupun fakta doktor? Okay, itu satu memang fakta ke. Saya rasa umum anggap yang putih tu cantik. Yes. Itu ada Ipa kan, kulit putih melepak, cantik kan. Itu mindset doktor. Ada orang nak muntah saya dengar. Banyak tak produk putih kat luar tu? Banyak kan? Kulit nak putih, okey. Kata apa, tangan nak putih, kaki nak putih, satu badan nak putih lah. Muka je putih. Okay. So sebenarnya macam memang persepsi
orang ramai. Putih tu cantik, putih tu bersih. Okey, tapi daripada segi pergigian, bukan semua putih tu bagus. Okey. Bila kadang-kadang bila gigi yang terlalu putih yang sampai kata nampak berbelak-belak. Tu tak cantik juga. Belak-belak macam mana tu Dato'? Dia macam fluoresis lah. So, kalau masalah bertumpuk-tumpuk. Tompok-tompok putih tu tak cantik. Kalau yang nak cantik tu semua putih lah kan. Okay. Dan sebenarnya warna gigi ni bergantung kepada kita punya keturunan bangsa. Okay. Contoh kalau orang Melayu gigi dia tak adalah putih sangat, tak adalah kuning sangat. Okay. Dia tengah-tengah. Tapi kalau orang India macam mana? Putih melepak. Kebanyakan gigi dia putih, betul? Betul. Okay. Kalau orang Cina, siapa ada darah campur orang Cina ke apa ke, kan nampak kulit putih, tapi ada gigi kuning sikit lah. Itu dia awal tu maha adil lah, kan? So dia dah bagi kulit gelap gigi putih, bercahaya, kan tak nampak pula. Okay, so dia macam balancekan balik lah. Okay. Itu memang keturunan. So kalau siapa ada keturunan darah Cina tu, kalau gigi anda kuning sikit tu, itu normal. Okay, itu normal. Okay, dan kalau macam orang India memang gigi dia putih lah. Tapi ada juga yang ada masalah putih yang rapuh. Putih yang rapuh tu kita tak nak. Okay, kita panggil fluorosis. Fluorosis ni dia sebab masa kanak-kanak tu punya ubat gigi dewasa. Okay, so ada kandungan fluoride dalam ubat gigi dewasa tu. Jadi bila kanak-kanak ni gosok gigi, dia bukannya tak pandai nak meludah lagi kan. Kadang-kadang tertelan. Okay, so bila tertelan tu yang menyebabkan dia akan melekat pada kalsium yang dalam badan kita, dalam darah. So kalsium tu pula bentukkan gigi. So tu yang jadi tak kuat sangat tu. Okay. So satu lagi macam Ipa kata putih tu ni kan. Tapi putih istilah very subjektif lah bagi saya. Bagi kalau dental kita tanya, kita nak gigi yang bersih yang sihat. Okay. So kalau macam gigi dia memang ada kuning sikit, tak ada masalah, boleh buat whitening. Boleh putihkan gigi secara eksplisit lah. Kita ada bahan yang sesuai untuk guna, dan juga kita boleh buat veneer apa semualah. Kalau betul-betul nak putihkan gigi, semua nak jadi artis kan, tu adalah dia punya treatment dia. Okay. Tapi yang saya nak kena fahamkan, putih tu bukanlah bermaksud gigi tu sihat. Okay. Sebenarnya gigi yang kuning tu memang yang lagi enamel dia lagi kuat berbanding gigi yang enamel dia yang warna cerah sikit. Jadi kalau orang tu gigi kuning, dia buat whitening, gigi dia dah tak kuat lah? Tak kuat. Dia macam ni, dia struktur gigi kita ada dua, satu enamel, satu dentin. Okay. Pada gigi kita ni bayangan dia yang depan tu sebenarnya dia macam transparent je. Tapi yang memberi warna pada gigi kita adalah lapisan yang kedua, itu dentin. Dentin tu lah yang orang kata apa, kalau dentin dia kuning, memang kuning sangat, kita buat whitening pun tak akan nampak perubahan sangat. Sebab dia dalam. Kat dalam tu yang dia punya bagi warna pada gigi kita. Okay, so kalau macam yang nak buat whitening tu, dia punya enamel yang lapisan luar tu kan, yang tu yang kuning, so ada harapan lah untuk lebih cerah, betul tak? Ya, betul. So memang kita akan check dulu colour kan. So kalau colour dah putih kan, kita kena beritahu lah result dia tu, takut dia tak puas hati. Betul. Kan? Jadi kita pun nak dia faham, kita kena tunjukkan semua range colour gigi yang sekarang gigi dia colour apa. So dia boleh pergi berapa kali, at least berapa 5 kali ke kan. Tapi kalau gigi pun dah warna memang dah cerah, so mungkin not advisable lah. Dia tak nak. Jadi kita bagi tahu dia apa kemungkinan result yang dia akan dapat. Mungkin tak nampak sangat. So nanti dia tak nak lah kita kata disalahkan pula kan. Macam tu lah. So korang kalau gigi dah putih, jangan nak buat whitening nanti tak dapat result, nanti
dia putih bukanlah putih macam kertas, betul tak doktor? Kalau nak putih macam kertas tu buat vinyl. Korang bersih. Lepas tu macam kalau siapa guna kopi, kuat kopi, set rokok tu, itu yang akan menyebabkan kuning, warna gigi tu lagi bertambah kuning, bertambah warna gelap. Sebab apa? Kita punya staining tu dah melekat pada kita punya enamel kan. Itu kalau buat whitening memang confirm nampak perubahan. Kerana makan kopi kan. Betul. Tapi kalau tapi saya pelik tu. Kaum India kan suka makan kari. So kenapa gigi diorang still lagi putih doktor? Saya tak puas hati je doktor. Saya tak puas hati. Sebab kalau gigi kita meresap warna makanan, habislah. Kalau kau makan asam pedas, colour merah pula. Kita makan ni colour ni pula. Jadi kita punya gigi ni bukan jenis boleh meresap warna makanan lah. Kalau fake veneer je. Kalau siapa pakai fake veneer, dia makan kari, kunyit, apa semua, memang dia punya veneer tu akan jadi tukar ikut colour makanan yang dia makan. Kalau yang fake veneer lah. Kalau veneer yang asalnya? Kalau veneer asal tak ada, dia seramik. Seramik tu dia punya sifat 95% macam gigi kita yang asli. Yang tu sampai bila-bila putih doktor kalau pakai veneer ni? Ya, veneer seramik. Sampai bila-bila? InsyaAllah sampai bila-bila. Mungkin harga dia mantul. Kenapa kos dia doktor pakar buat mahal? Kenapa kita buat veneer dekat klinik? Kalau betul-betul nak veneer yang bagus, harga dia memang itulah harga yang kita kena bayar. Dan ada orang kadang nak, saya tak tahulah, harga ni very subjektif. Murah-murah macam mana murah. Tapi kita kena tahulah treatment apa yang doktor tu bagi dekat kita. Kita nak serahkan gigi kat kita kan. Dia mahal bersebab lah. Ada gigi pada doktor. Kadang-kadang bukan doktor pun yang buat. Veneer pun ada fake veneer. Tu kena hati-hatilah. Yang kat luar tu ramai sangat nak gigi cantik, gigi putih kan. So memang tak logik lah kalau orang kat luar sana yang teringin nak pakai veneer tapi harga murah. Harga macam beratus-ratus. Mustahil lah sebab veneer memang harga bukan standard beratus-ratus punya. So korang kena sedar. Kalau kita buat veneer dia guna composite, iaitu veneer yang kita boleh buat kat klinik cepat, pun dah start from 200 kan. Kalau yang veneer jenis tu market dalam 1,500 ke 2,500 satu unit. Itu harga yang veneer seramik lah. Kita ikut ni lah, ikut lab, ya harga lab kan. Kita pun kena tengok jugalah bahan yang kita pakai, material, apa jenis veneer, apa seramik yang kita nak guna, macam tu. Okay, so korang yang nak teringin sangat, dah lama idamkan nak gigi macam artis, macam siapa? Fazura kan, putih melepak tu kan. So saya tak pasti Fazura pakai veneer ke tak, tapi mana tahu korang teringin nak gigi yang macam tu, putih semua kan. So tak nak buat whitening, boleh try rawatan veneer seramik. Okay, macam yang doktor cakap. Okay, so kita ada lagi banyak metode penselatan yang akan kita kongsikan selepas ini. Korang kena tengok iklan ni dulu, okay? Okay, selalu bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okay, kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah.
memang ada masalah gigi dalam, memang masalah gigi lapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan nak braces lah. Okay, hai, kembali lagi kita dalam Purple Talk. Kita Ifa dan juga doktor tengah sembang pasal yang siapa yang baru masuk boleh tekan like, share dan komen. Okay, saya dan juga Dr. Syalinda tengah berkupas topik tentang mitos versus fakta. Okay, so kita punya next mitos dan fakta iaitu gigi kekal tidak boleh dicabut sendiri. Mitos atau fakta? Okay. Mitos atau fakta? Apa soalan pesakit tu asalnya apa? Okay, asalnya dia saya ada dengar cerita. Dia bukan soalan ni, cerita tau. Dia kata ayah saya cabut gigi pakai rentap. Okay? Tapi tu gigi kekal. Kita orang macam pelik lah. Betul ke tak dia cakap ni ke menipu? Saya pun macam keliru. Gigi kekal bukan kena cabut dengan doktor gigi saja ke? Boleh ke cabut ni? Lepas tu kita orang cakap lah, mungkin itu adalah gigi susu. Dia pelik. Asal dah jadi ayah still lagi ada gigi susu kan? Itu saya macam tertanya-tanya tu. Okay, saya faham. Okay. Selalu ni, saya bukan tahu ada jumpa saya pun ada jumpa pesakit dewasa yang sebenarnya dia ada masalah kita panggil periodontium lah, masalah gusi. Okay, gusi tulang dia dah turun sehingga kan yang melekat dekat gigi dia hanyalah dia punya gusi sahaja. So bila gusi saja melekat dekat gigi tu goyang dengan memang boleh pusing-pusing semua. Okay, jadi bila tak selesa tu, pesakit dia akan cuba main-main kan dengan gigi tu. Okay, main-main gigi tu sampailah gusi yang melekat dekat gigi tu tertanggal. Oh, gusi yang tertanggal, bukan gigi. Gigi tu dah tak ada tulang Pak. Gusi dah turun. Gusi dah tak ada dah. Apa gusi tak ada? Tulang dah tak ada dah. Tinggal Jadi gigi je yang lah. melekat dekat gigi hanya adalah gusi saja dan attachment tu pun mungkin tak banyak. Okey, bila dia dah goyang tu, jadi bila dia tak selesa dia buat main-main kat gigi yang dah goyang tu, boleh koyak lah gusi tu. Bila gusi tu tak melekat dekat gigi, jadi gigi tu pun boleh tertanggal. Dia tak ada tulang dah. Selalunya masalah gigi yang orang dewasa yang dah lanjut sikit, dalam umur 50-60 macam tu, yang ada masalah gusi lah, yang tak ada masalah gusi, gigi dia kuat, tulang dia masih banyak lagi, tulang dia masih tinggi. So ni memang kes tulang dah tak ada. Ini adalah faktor umur ke macam mana doktor? Bukan faktor umur, faktor penyakit gusi. Macam mana boleh jadi penyakit gusi tu? Penyakit gusi tu tadi lah, daripada tadi kan kita cerita masalah gigi goyang, lepas tu karang gigi tebal. Karang gigi tebal tu yang menyebabkan tulang kita turun. Bila tulang turun, dah tak ada tulang lah. So hanya gusi sahaja yang pegang pada gigi tu. Jadi bila dia selalu main, tertanggal sendiri. Yang tertanggal tu sekali dengan akar sekali lah kan? Itu selalunya tulang tu dah memang turun sampai kat tulang dah. Sampai dekat akar, ujung akar dah. Tulang dah tak ada dah. Gusi dan tulang dah tak ada. Jadi senang lah tu sebab dia boleh keluar sendiri. Bukanlah sebabnya tulang akar gigi tu susut macam gigi susu, tak. Proses dia berbeza. Kalau gigi susu, akar dia yang akan susut. Tapi dalam gigi dewasa, tulang yang akan susut. Tulang gigi yang akan turun. Dapat tak bayangkan? Tulang gigi yang turun. Okay, sekarang gigi kita lepas tu gigi kita awak tengok ada masih tinggi lagi gusi dia kan. Jadi tulang awak pun tinggi lagi. Jadi bila faktor usia, gusi kita secara normal memang akan turun setiap tahun dalam 0.02 mm. Tapi progres dia akan jadi laju sebab ada masalah gusi. Bila tadilah karang gigi tebal, tak jaga, tak tahu cuci apa semua. Maksudnya doktor, kalau gusi kita turun lagi pendek lah kita punya gusi. So gigi kita akan nampak panjang ataupun kita punya akar tu yang akan pendek lagi? Gigi nampak panjang sebab akar dah nampak.
Gigi kita tak boleh menambah tinggi. Faham. Nampak panjang sebab gusi dah turun dan akar dah nampak. Jadi crown gigi dan akar gigi tu crown gigi memang kita dah nampak lah. Tapi bila gusi turun, akar gigi nampak. Jadi nampak panjang tapi sebenarnya gigi kita macam tu juga. So maknanya kawan saya punya ayah, kes dia gusi tu dia turun dengan cepat lah. Tu sebab dia betul. dah sampai nampak gigi saja, tu tak? Betul. Kadang hujung akar pun nampak dah. Tinggal kalau ada orang yang dia memang berani macam ayah kawan awak tu, dia cabut je lah. Saya harap kawan saya masuk dalam ni. Tapi jangan ayah dia lah, memang habis lagi saya ni. Okey. Dia macam tu. Orang tak dia kata itu gigi saya goyang-goyang doktor, saya pusing-pusing tercabut sendiri. Sebab dah tak ada tulang, boleh lah kalau ada boleh tulang. lah. Maksudnya lepas dah jadi keadaan macam tu, dia dah cabut semua, perlu ke dia datang ke klinik doktor ke tak perlu dah? Okay, dia bahaya tu balik-balik lah pada patut kesihatan dia. Kalau dia memang dia sihat, tak ada masalah kesihatan, bila tercabut tu darah berhenti dengan cepat, tak ada masalah lah. So kalau dia jadi masalah, kalau dia tak ada darah tu lambat berhenti lah, tu je. Okay, lagi satu saya nak tanya, kalau gigi tu contoh bahagian belakang sekali kan, gigi dia macam tu, dia dah cabut. So adakah gigi sebelah tu pun macam tu ataupun gigi tu sahaja? Contoh kalau gigi sebelah tu dia jaga elok. Okay, macam ni maksudnya. Contohlah gigi tu sahaja yang macam doktor cakap ada karang gigi kan, tapi dah lama biarkan, then dia jadi masalah gusi dan gusi dia turun dengan cepat. Okay, kat situ sahaja je lah kan doktor? Okay, kalau kat sebelah tu dia jaga elok, tak ada karang gigi. So kat sebelah tu pun akan jadi macam gigi yang sebelah tadi yang boleh dicabut ke ataupun tak? Okay. Masalah gusi ni dia ada banyak jenis juga. Okay. Ada yang kita panggil localized. Localized tu maksudnya dia hanya akan berlaku kat gigi geraham sahaja. Okay. Ada juga kes tu. Jadi saya nak terangkan spesifik tu agak ni jugalah, susah jugalah kan. Tapi boleh berlaku. Boleh berlaku Pak. Maksudnya pada gigi geraham sebelah. Gigi geraham saja masalah tu. Gigi lain semua okey. Kan? Itu kita panggil localized. Localized pada gigi geraham sahaja. Maksudnya gigi setiap tahun kita punya turun gusi tu hanya gigi geraham saja ke ataupun Semua lah. Tulang yang akan turun. Bila tulang turun, gusi pun ikut turun. Okey, tapi bergantung kepada tahap kesihatan mulut seseorang. So kalau dia memang jaga, dia maintain, setiap 6 bulan tu dia check, dia cuci gigi apa semua, so control lah as a normal mengikut usia kita dia turun. Tapi ada juga macam kes saya tengok 30 tahun pun gigi semua dah goyang-goyang. Itu kita panggil generalized periodontitis lah. Masalah gusi menyeluruh. Maksudnya semua gigi dia masalah goyang. Pun ada juga. Yang tu lagi bahaya doktor, kena cabut semua tu. Ya, betul. Ada ramai juga masalah macam tu. Sebab dia ada faktor lain lah. Walaupun dia jaga bersih apa semua, tapi antibody dia tu serang balik gigi dia. Tu yang jadi macam tu. Itu memang saya pernah ada lah juga patient umur 17 tahun, semua gigi dah tak ada. Dia kena pakai gigi pasu. Ya. Itu ada masalah lain lah, bukan masalah dia special sikit lah. Keturunan kan. So dia memang kena pakai, dah pakai gigi pasu atas bawah ni. Dia usia muda. Ya, Tu kalau macam tu doktor, dia disebabkan cara penjagaan juga ke macam mana? Bukan. Special case memang immune system badan ni. Dia tak nak body kita dia reject gigi tu. Faham tak? Ada. Tapi asalnya satu dalam sejuta lah ni. Kuat-kuat. Tak goyang. Dia memang special lah. Jaranglah berlaku. Tapi berlaku lah. Tu hebat, dahsyat-dahsyat doktor punya pengalaman. Doktor dah berapa tahun ni? Dah lebih 10 tahun lah doktor. Saya servis dah 20 tahun lah, dekat 20 tahun.
20 tahun So memang banyak pengalaman. So korang tak perlu nak risaulah. Dr. Shalinda dah tahu dah. Korang tipu dia pun, korang cakap korang berus gigi tapi tengok rekanan gigi, korang tipu dia pun dia dapat tahu tau. Baik korang jangan tipu. So korang jangan lupa check up setiap 6 bulan. Sakit ke tak sakit, tetap perlu check up. Sebab macam yang doktor cakap, pasien doktor tadi, check up tiba-tiba gusi dia terpaksa kena cabut semua. Kan kita tak tahu kan. Kita rasa macam kita punya perasaan je kan gigi goyang semua. Kan siapa je percaya gigi goyang macam di awal usia. Lalas doktor check up baru ada penyakit. Sebab okey doktor, tadi kan doktor dah sebut pasal gigi susu kan. Saya sorry lah kalau ni topik lain sikit lah. Saya nak tanya dengan doktor pasal gigi susu. Okay, saya hari tu ada borak-borak dengan kawan saya lah. Saya cakap lah gigi susu kita. Okay, ni berkaitan dengan ayah dia tau. Ayah dia. So kita pelik lah. Mungkin tu kita orang cakap lah, mungkin tu gigi geraham tu mungkin gigi geraham ayah dia yang gigi susu. Sebab apa? Sebab apa kita orang cakap macam tu? Sebab kalau ikutkan rasa macam takkan gigi kekal boleh cabut macam tu je kan. Itu satu. Lagi satu, kita orang fikir balik. Masa dulu kecil-kecil, mana ada cabut gigi geraham? Yang tercabut gigi depan je. Tapi bila gigi geraham tu tercabut? Rasanya tak ada cabut gigi geraham, doktor. Macam mana boleh tumbuh gigi kekal kalau tak cabut gigi geraham? Gigi susu. Okay, dia bukan gigi geraham besar atau apa. Dia gigi susu yang geraham kecil tu. Jadi masa kita usia 11 tahun, 12 tahun, dekat gigi yang geraham susu tu, bawah dia akan tumbuh gigi geraham kecil. Tak faham kan? Tak. Kita nanti mungkin next session lah. Okay, boleh. Tunjuk macam mana gigi gigi susu tumbuh, bila umur apa. Lepas tu bila pula gigi kekal ganti. Okay, boleh. Itu mesti eksklusif punya. So korang kalau nak tahu, korang stay tune kita punya Purple Talk sampailah ke akhirnya. Sebab dengan cerita kita nak habiskan season 1 ni dalam tahun ni, dan season 2 akan dimulakan pada tahun hadapan. Mana tahu lebih menarik, kita boleh join ramai, kita boleh invite ramai kita punya tetamu khas, lebih ramai lagi doktor. Okay, silap-silap korang pun boleh join kita punya Purple Talk. So stay tune. Jangan terlepas kita punya sebarang episod untuk Purple Talk. Okay, so ni kita punya yang terakhir, mitos versus fakta. Gigi palsu tidak perlu diberus, hanya perlu direndam sahaja. Mitos atau fakta? Saya. So macam ni gigi palsu adalah protesis yang kita gunakan untuk gantikan fungsi gigi lah. Tapi dia tak boleh lah macam nak melekat macam gigi kita yang asli. So dia ada tapak apa semua. Bila ada tapak plastik tu, air liur, makanan mudah melekat, terperangkap dekat situ. So macam mana pun memang kena bersihkan dengan berus juga. And then guna berus gigi lembut. Bersihkan juga macam mana kita gosok gigi, macam tu kita gosokkan gigi palsu tu. Dan tak cukup, tapi sebenarnya gosok gigi tu tak cukup. Sebab dalam mulut kita ada enzim, bila kita makan tu ada enzim yang akan keluar dan akan melekat dekat celah-celah gigi palsu yang kecil, yang susah nak kita nak bersihkan. Jadi kena rendam dengan cucian yang dia akan makan balik enzim-enzim tu lah. Maksudnya akan cuci enzim-enzim yang melekat dekat gigi palsu tu untuk jadi lagi bersih. So mesti kena basuh, kena rendam. Malam tak boleh pakai gigi palsu. Bila pakai gigi palsu malam, air liur terperangkap. Jadi gusi akan jadi tak sihat dan boleh menyebabkan karies gigi juga kalau yang masih ada gigi. Sebab apa? Bila air liur berkumpul lama dekat kawasan tu tak mengalir dengan normal, jadi kuman pun duduklah situ. Jadi bertahun-tahun macam tu je. Lama-lama sekarang saya yang selalu nampak bila patient yang ada gigi palsu, and then dia ada rosak celah gigi. So bila saya tanya, dia kata memang
malam dia tak buka. Dia akan Boleh rosak gigi palsu, boleh pakai rosak kan doktor? Saya baru tahu. Ha? Gigi palsu boleh rosak kan? Macam gigi caries, berlubang gigi tu. kita rosak. Oh, maksudnya dia pakai sikit je lah. Maksudnya contoh dia pakai gigi dia satu. ada pakai gigi palsu untuk dalam 2-3 batang. Maksudnya gigi depan ada lagi. Tapi malam biasalah kadang gigi depan tak ada, malu nak buka kan. Nanti isteri nampak, suami nampak, malu gigi korang. Terkejut, terus bilik asing. Jadi tu yang dia tak buka. Lepas 3-4 tahun pakai gigi palsu, lepas tu datang, doktor gigi saya ada yang rosak, gigi asli dia lah. Jadi bila tu kalau kebanyakan yang saya tanya, malam sebelum tidur ada basuh rendam, buka tak? Kata saya basuh tapi saya pakai balik, saya pakai masa tidur, dia kata. Macam tu. Tu sebab kenapa cepat rosak gigi dia yang ada tu, cepat rosak lah. Sebab dia tak buka masa tidur lah, gigi palsu tu. Gigi palsu tu memang kena rendam ke doktor? Kalau tak rendam? Tak rendam, pembersihan tu kurang ni. Nanti dia berbau gigi palsu tu. Sebab makanan kan. Boleh ke rendam nak pakai air sirap pun boleh doktor? Amboi. Nanti pakai rasalah manis sikit. Mana kita boleh tu lah yang kita ada jual kat kedai untuk cuci. Dekat farmasi pun ada jual. Macam-macam brand lah ada kan. So Bali je yang mana ni. Jadi gigi palsu tu lepas cuci rendam. Dengan solution tu rendam 5 minit je. Dengan solution yang untuk bersihkan tu. Lepas tu rendam lagi dalam bekas air biasa je. Supaya kita rendam supaya gigi palsu tak kering. Tak kering, nanti kalau kering nanti kita nak pakai dah tak selesa. Dah kasi ketat semua lah. So kalau macam tak boleh, tak cukup dengan rendam aja kena cuci dengan bulu gigi semua. Okay, yang berus gigi ni kena cabut baru gosok ke ataupun boleh je gosok macam biasa? Macam-macam pak. Sorry ya doktor, saya tak ada pengalaman doktor pakai gigi palsu. Kena buka lah kan. Dengar tu. Kalau gigi atas tu kan ada langit tu. Ada langit tu, tapak tu nak kena cuci semua. Sebab apa, ada, saya pernah jumpa lah, dia 20 tahun dia pakai gigi palsu tak pernah buka. Tapi bila ada sekali dia dah macam rasa sakit, dia lihat ke macam rasa sedung ke apalah. So anak dia bawa pergi klinik dan memang dah infection teruk sangat dekat langit dia. So kita tak nak berlaku macam tu lah. Sebab tu kena bersihkan langit kita tu, dia punya tu pun dia kata apa, nak nafas juga kan. Betul. Je lah. Sisa kita makan-makan melekat dekat langit tu kan. Betul. So siapa-siapa yang pakai, kalau ada gigi palsu sebatang, 2 batang kat depan, kalau memang tak nak buka gigi palsu, kita showkan you all buat bridge, buat implant. Kalau you nak jenis pakai yang tetap, tak payah buka-buka. So datang klinik, kita boleh advise lah. Itu yang cara yang paling bagus lah kalau tak nak buka-buka gigi palsu tu. Gigi palsu kekal nama dia. So lagi satu, contoh doktor, orang tu dia tak ada gigi semua and then dia buat gigi palsu semua. And then dia buka untuk dia berus semua. So dia kena berus tak dia punya gigi yang tak ada tu? Perlu tak dia berus? Bersih tu. Kalau dia pakai berus sakit lah kan, bersih tu. Jadi dia pakai span yang lembut ataupun apa nama kita panggil tu, tisu muka tu lah. Facial water tu bersihkan dekat langit nak dia. Perlu pakai ubat gigi juga? Tak perlulah, dia kumur air garam aje. Kumur pakai Listerine pun okey lah kan doktor? Boleh je. Jadi sebab apa, macam nak bersihkan makanan yang dekat-dekat gusi tu lah. Kadang-kadang kumur tu pun boleh lah, tapi sometimes kita perlukan mechanical punya cara lah. Nak pakai bulu gigi tak sesuai rasa-rasa. Betul kan? Sakit. Lain lah, kapan muka lebut-lebut tu lah, bersihkan. Betul. Okay, so korang dah faham tak kat sini? Dah jelas tak? Sebab gigi palsu ni nama je gigi palsu, tapi dia ibarat sebahagian daripada hidup kita dalam mulut kita. Sebab dia berada dalam mulut kita kan. Kita makan semua,
menggunakan dia, kita gunakan dia. Dia bukan hiasan je tau semata-mata. So bila kita gunakan dia, mestilah dia ada kesan-kesan makanan. So walaupun nama dia gigi palsu, kita perlu berus juga seperti gigi asal kita. Nama gigi palsu tapi fungsi dia sama dengan gigi asal. So macam tu lah juga berus gigi. Penjagaan pun masih juga sama, kena berus. Okay, jangan tak berus. Jangan rendam je, faham tak? Rendam memang rendam, bersih tapi kat celah-celah tu still lagi ada. Pakai tapi ada plug gigi kan, malulah. Tak bersih lah, nanti jadi infection, masalah lain pula kan. Dia boleh masalah infection kulat lah. Kulat pada gusi kita lah. Kulat dia sebab dia kotor lah. Tu nanti dah kena pakai ubat apa semua, adalah dia punya rawatan kan. So yang penting apa pun memang kena jaga kebersihan lah. Okay, bila ada gigi memang kena gosok dengan betul, kena cek 6 bulan sekali. So kalau dah pakai gigi palsu pun kena jaga juga. Okay, sebab kita macam kata apa, kita pun tak naklah ada bau yang tak menyenangkan apa semua, nafas berbau kan. So tak ada gigi palsu ke, pakai gigi palsu ke, so kena jaga. Tu yang penting lah. Okay. Betul. So ada apa lagi Pak? Okay, so berakhirlah doktor punya kita punya topik yang terakhir, iaitu gigi palsu tadi tu. Maka berakhirlah kita punya pepetak. So doktor, sebelum kita nak masuk bulan November ni kan, adik-adik di luar sana kan nak masuk sekolah dah. Dia orang dah tak ada belajar kat rumah dah, sambil tidur sambil buka kelas doktor. Dia orang kena pergi sekolah, kena bangun awal. So suka saya, sebab adik saya saya suka. Kelas 11 dah sekolah. So doktor ada ucapan tak kepada adik-adik di luar sana sebelum dia orang start masuk sekolah untuk dia orang check up gigi? Okay. So daripada tahun lepas sampai tahun ni dah 2 tahun jugalah tak pergi sekolah. Okay, jadi dah tak jumpa lah nurse kat sekolah kan. Okay, so pada ibu bapa yang nak bawa anak check up gigi, saya amat syorkan. Okay, sebelum masuk sekolah ni at least orang kata apa dah sampai rutin untuk check up kan, at least tahun sekali. Okay, so mana yang nak kena tampal, nak kena cuci gigi tu, boleh call klinik, buat appointment. Okay, so nanti sebab apa duduk rumah ni banyak makan gula-gula kot. Makan tidur tu kan. Lepas tu duduk je dalam bilik tu, gosok gigi ke tak? Mentang-mentang tak sekolah, tak payah mandi. Itulah. So ingat kalau mana ada yang dengar ni, boleh ajak ibu bapa datang buat cek gigi lah. Okay, so mana yang ada gigi yang dah longgar tu kan, dah longgar nak tercabut tu, nak kena, orang kata kalau sekolah rendah ni banyaklah gigi dah longgar. Okay, yang sekolah menengah ni mana yang kata apa, kena cek gigi yang kekal tu ada rosak ke tak ada rosak ke, just buat check up saja. Okay, untuk buat check up, insyaAllah kita kalau tak ada masalah tak ada apa. So kalau ada masalah kita boleh bantu, tu saja. Okay, itu saja untuk episod Pepetok kali ni. Terima kasih Dr. Syalinda sudi luangkan masa. Okay, saya rasa saya dah terambil masa doktor tanam pokok, betul tak? Okay, so kita jumpa di next episode Pepetok. Okay, iaitu bersama dengan dental officer yang lain ataupun orang lain ke, ataupun dengan staff ke, siapa tahu. Okay, so stay tune. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Kita jumpa di minggu hadapan. Senyuman menawan anda bermula di Klinik Dr. Syalinda. Okay, bye. Borak apa tu? Pernah tak you guys dengar pasal rawatan pergigian yang ditawarkan dari rumah ke rumah atau di hotel atau spa? Kebiasaannya rawatan ini ditawarkan pada harga yang lebih murah compared to di klinik-klinik pergigian. Perkhidmatan ini is commonly known as fake dentist. Kita memang tidak menggalakkan kalau orang ramai pergi mendapatkan rawatan pergigian dari tempat-tempat macam ni, dari fake dentist. Sebabnya banyak yang boleh berlaku. Antaranya, the first one is masalah gigi. Macam gigi boleh bergoyang, gigi boleh rosak, gusi boleh bengkak dan gusi bernanah. So dari tak ada masalah, you guys pergi jumpa fake dentist ni, lepas jumpa dah ada banyak masalah pergigian.
And lepas masalah tu menjadi lebih serius, barulah nanti orang tu, patient dia akan datang ke klinik gigi untuk mendapatkan rawatan. And bila dah datang ke klinik gigi, datang check, and masa tu gigi dah tidak boleh diselamatkan lagi. And then barang-barang yang digunakan di klinik gigi, kita cuci, kita sterilize, kita nyakumankannya untuk setiap patient. So apa garantinya bila korang pergi berjumpa dengan fake dentist ni, barang yang digunakan adalah barang yang bersih. So bila kita tak guna barang yang bersih, alat yang bersih, dia boleh menyebabkan penyebaran kuman yang boleh menyebabkan infection. And also yang ketiga, bila kita pergi jumpa fake dentist, mereka tidak bertanggungjawab kalau ada apa-apa masalah lepas tu. Kalau you guys pergi jumpa diorang balik, diorang tak cakap, saya tak buat macam ni pun, kenapa macam dia boleh menyalahkan patient tu balik. So kalau korang pergi jumpa dentist tu akan bagi advice yang betul. And then katalah kalau rawatan tu tidak berjaya, kita boleh bagi advice yang lain, kita boleh menolong anda untuk menangani masalah tu. So my advice is, janganlah pergi jumpa fake dentist.